insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatillah war rahmanin. Allahumma ghanina bihalalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk maghrib jumpa lagi kita untuk pengisian maghrib kita hari ini online khas ditujukan pada surau Nurul Al-Falah, Kampung Seri Aman, Puchong, insyaallah. Ya. Surau Nurul Al-Falah, mohon kita share, insyaallah sama-sama kita share sebelum kita mulakan kuliah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk maghrib jumpa lagi kita untuk pengisian maghrib kita hari ini online khas tujukan pada surau Nurul Al-Falah, Kampung Seri Aman, Puchong. Mohon share, sama-sama kita share, insyaallah. Mohon share, sama-sama kita share, insyaallah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sambung pagi petang semalam insya-Allah. Ayat 114 Al-Baqarah, yakni ayat Al-Baqarah ayat 114, ciri-ciri orang yang menzalimi diri sendiri. Ciri-ciri orang yang menzalimi diri sendiri. Sama-sama kita baca ayat 114 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya hizyun walahum fil akhirah azabun azim. InsyaAllah. Surah Al-Baqarah ayat 114. Maksudnya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak layak memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat penghinaan di akhirat
mendapat azab yang amat berat. Yang berat, ya, insya-Allah. Al-Baqarah 114, saya ulang balik maksud Al-Baqarah 114. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itulah tidak layak memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat penghinaan di akhirat, mendapat azab yang berat di akhirat. Kupasannya, ayat ini menyebut tentang orang-orang yang melarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid dan berusaha untuk merobohkannya. Ini memang ada berlaku, ya, orang yang zalim sebenarnya. Ya, menceritakan ayat ini orang yang melarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Maksudnya apa? Menyebut majlis zikir, majlis ilmu, majlis macam-macam yang masih terus menyebut nama Allah Ta'ala, dia larang. Masjid cuma untuk sembahyang saja. Sekarang dah tak boleh sembahyang. Ini kena renung kita, ya, kena bimbang kita antara kezaliman yang kita lakukan, satu dengan orang lain, satu lagi dengan diri dia sendiri. Kenapa? Dia akan terima azab sepedih-pedihnya, azab yang berat. Pasal apa? Dia melarang orang menyebut nama Allah di rumah Allah. Contohnya, melarang orang berkuliah. Ya, bukan pasal PKP, pasal masa tak ada PKP pun. Dilarangnya bab kuliah. Dia tak suka bab majlis ilmu. Dia terasa bila disebut dalam majlis ilmu, marah yang amat sangat. Dia larang untuk orang menjalankan bab kerja dakwah di dalam masjid. Kemudian ada ciri-ciri nak merobohkan masjid. Masjid tak roboh, tapi ciri-ciri fungsi masjid itu diroboh, diberhentikan. Program-program menyebut nama Allah itu menjahanamkan masjid, menjatuhkan masjid. Dia cuma tahu fungsi masjid untuk sembahyang. Tu kadang-kadang jadi bukan sembahyang lima tu, jadi sembahyang 1 minggu sekali, sembahyang Jumaat. Yang lain tutup. Sekarang Allah tutup semua masjid. Tu hanya terkena kita balik, ya, antaranya. Ya, merobohkan bukan ditolak masjid tu, dirobohnya, diberhentikan fungsi masjid. Walhal masjid adalah tempat segala-galanya dalam masyarakat. Tempat Allah Ta'ala kita sebut, tempat kita mengingati Allah, tempat kita merayu. Tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Kupasan lagi terusnya, ini juga sebenarnya ciri-ciri orang yang menzalimi diri sendiri dan menggelapkan jiwanya. Bahkan dia tidak mahu menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah betul-betul. Kupas ayat ini menceritakan bahawa ini adalah ciri-ciri orang yang zalimi, bukan orang lain, diri dia sendiri. Kemudian dia menggelapkan jiwanya. Tak ada bab terbuka hatinya, tapi terus tutup mata hatinya. Gelap, buta terus. Bahkan dia tidak mahu menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup terus. Ini hebatnya keadaan zaman yang berlaku sekarang. Siapakah mereka itu? Ini dalam ayat ini menceritakan hal zaman dahulu. Yakni pertama, orang-orang Quraisy pernah menghalang Nabi dan para sahabat menunaikan solat di Masjidil Haram. Orang Quraisy pernah memblok Nabi atau menghalang Nabi daripada dan sahabat-sahabat menunaikan solat di kawasan Masjidil Haram. Kedua, orang Nasrani pula pernah berusaha merobohkan Masjidil Aqsa. Ini perangai dia. Ketiga, Ashabul Fil yang pernah ingin menghancurkan Kaabah.
Zaman Abrahah dan tentera gajah dia, itu pun tewas. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Nak merobohkan masjid. Abrahah cuba robohkan Kaabah dengan tentera bergajah, tapi dia sendiri yang tewas. Habis tentera, jadi macam ulat, dimakan ulat. Hancur dengan surah Al-Fil, burung ababil. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Maksudnya mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu kecuali dengan rasa takut. Orang yang ada perangai macam tadi, macam orang Quraisy, macam orang Nasrani, macam orang Ashabul Fil ataupun orang Abrahah, dia tak sepatutnya masuk ke dalam masjid. Kalau boleh tak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Pasal apa? Dalam hati dia tak ada bab rasa takut. Orang yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, ada bab rasa takut, yang iman takwa dia dengan Allah Ta'ala, dia masuk masjid. Tapi orang yang tak takut dengan Allah Ta'ala, dia tak takut, dia tak sepatutnya dia masuk masjid. Apa pengajaran daripada ayat-ayat tersebut? Dosa besar bagi orang yang berusaha merosakkan kehormatan dan kesucian masjid dan musalla. Satu dosa yang amat besar bagi orang yang ada usaha merosakkan kehormatan masjid dan kesucian masjid dan musalla ataupun surau. Siapa yang cuba nak robohkan surau, menghalang bab surau, menghalang bab program surau, program masjid, dia tak sepatutnya ada, dia akan dianggap dosa besar. Kemudian memaklumkan masjid dan menjaga masjid, memakmurkan masjid dan menjaga masjid-masjid merupakan tanggungjawab umat Islam. Bukan tanggungjawab AJK, bukan tanggungjawab Tok Imam, tapi sebenarnya tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab masyarakat umat Islam. Memakmurkan, mendamaikan masjid. Damai itu bukan dikosongkan masjid itu, diimarahkan, dihidupkan masjid itu sebenarnya, ataupun dijaga masjid. Itu semuanya tanggungjawab semua umat Islam, bukan AJK saja. Kesilapan kita sekarang, semua kita serah pada AJK. Tak hendak ambil tahu surau, tak hendak ambil tahu masjid, tak hendak ambil tahu hebatnya masjid. Itu ayat 114 menceritakan ciri-ciri orang yang zalim. Ini salah satu sebenarnya. Ada lagi ciri-ciri yang lain. Contohnya dia tahu Quran, dia tahu hafazan, dia tahu ilmu Al-Quran, dia tak baca 100 ayat sehari, dia zalim. Dia tahu ada majlis ilmu, dia tahu dia jahil, dia tak pergi majlis ilmu, dia zalim. Tu antaranya. Banyak, ada kalau tidak silap saya disenaraikan ada 13 ke 12 ciri-ciri orang zalimi diri sendiri. 114 insya-Allah. Habis dah ayat 114. Kita masuk terus ayat 115. 115 ni diringkaskan sebagai tetaplah bersujud walau di mana berada. Tu mesej dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 115.
Diceritakan sini, ya, semua tempat, semua arah, timur ataupun barat, ke mana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Kupasan ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat sebelum ini. Sememangnya tempat paling sesuai untuk agama adalah masjid. Tetapi bila terdapat masjid yang tidak dapat dimasuki, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita beribadat di mana-mana sahaja. Tempat lain yang sesuai. Maksudnya kita tak semestinya tak boleh semasjid, tak boleh sembahyang. Tu silap besar. Tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi, tak sembahyang buat dia. Tu kesilapan besar. Pasal apa? Diceritakan ayat ni, disuruh kita mana-mana saja kita boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan dia kesesuaian tempat tersebut. Sememangnya tempat yang paling sesuai untuk agama adalah masjid. Tapi jika terdapat masjid yang tidak dapat dimasuki, maka Allah SWT menyuruh kita beribadat di mana-mana saja tempat lain yang sesuai. Ibnu Katsir ada mengatakan ayat ini memiliki makna hiburan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang diusir dari Mekah dan dipisahkan dari masjid dan tempat solat mereka. Sebelumnya Rasulullah SAW di Mekah, kiblatnya menghadap Baitul Maqdis dan Kaabah ketika itu berada di hadapannya. Ketika baginda berhijrah ke Madinah, baginda dihadapkan ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya menghadap Kaabah kembali. Itu proses dia. Kiblat kita dapat, asalnya daripada Baitul Maqdis. Kemudian Kaabah ketika itu berada di depannya. Ketika baginda berhijrah ke Madinah, baginda dihadapkan ke Baitul Maqdis selama 16 hingga 17 bulan. Setelah itu Allah SWT menyuruhnya menghadap Kaabah kembali. Tu. Maksudnya proses dia dapat kiblat yang sebenar-benarnya. Sama ada timur dan barat serta apa yang ada di antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Timur dan barat juga merupakan salah satu tanda keagungan dan kebesarannya. Dari sanalah tempatnya terbit dan tenggelamnya matahari. Semua ini menunjukkan bahawa walau di mana saja letaknya arah, maka ia adalah milik Allah. Timur dan barat tu tempat tenggelamnya matahari, timbulnya matahari. Dan hebatnya Allah Ta'ala jaga matahari, ciptakan matahari. Semua ni menunjukkan bahawa oleh mana saja kita letak arahnya, maka ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi atau dipertikaikan sama ada beribadat ke timur ataupun barat. Kerana apa yang penting, seorang hamba itu harus patuh pada ketentuan yang telah digariskan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang memiliki seluruh alam. Jangan kita pertikaikan pasal apa, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana saja seorang hamba menghadap dalam solatnya, sesungguhnya ia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak perlu bimbang kita. Bila kita solat, mana saja kita pergi, tetap Allah Subhanahu Wa Taala kita hadapkan. Itu ayat 115, termasuk ayat 116. Kaum Yahudi yang mengatakan Allah punyai anak. Tak ada kerja dah. Kaum Yahudi. Ini cerita kaum Yahudi yang 116 ayat Baqarah menceritakan Allah tu ada anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhazallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya apa saja di langit dan di bumi.
semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Yahudi ni terlampau hebat, terlampau bijak, ya, mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak. Ayat ini masih bercakap mengenai sifat degil manusia, terutamanya golongan kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik, orang musyrik. Salah satu perkara besar dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani ialah mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudahlah tidak mengamalkan tauhid, kemudian dilarang pula tauhid daripada diamalkan dan melawan penyebar tauhid. Bahkan mereka turut menyatakan Allah SWT punya anak. Tak ada kerja. Ni hebatnya. Terasa hebat sangat. Poin dia, Yahudi kata Nabi Uzair adalah anak Nabi, anak Allah. Kemudian Nasrani kata Nabi Isa adalah anak Allah. Yang ketiga, orang musyrikin berkeyakinan malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Ini satu-satu. Ya. Memang terlampau hebat. Sesungguhnya Allah SWT tidak beranak dan tidak memiliki pasangan. Bahkan semua makhluk dan kerajaan bumi serta langit adalah miliknya. Semua yang ada di dalamnya adalah hamba Allah Ta'ala. Manakala sebagai seorang hamba yang mengaku beriman harus tunduk di bawah kekaisahan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin ada hamba yang mengatakan makhluknya sebagai putera Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Perangai orang Yahudi. Apa mesej ayat ini? Pertama, Yahudi dan Nasrani serta orang musyrik dan siapa saja yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai anak, bererti seseorang itu telah melakukan kejahatan yang besar serta telah menzalimi diri sendiri. Bukan orang lain, dengan diri sendiri. Pasal apa? Dia menempah neraka Allah Ta'ala. Pasal apa? Mengata Allah Ta'ala tu ada anak. Itu kejahatan yang paling hebat. Dia mengaku pula, ya, mengata Allah Ta'ala ada anak. Itu kesilapan besar, bukan kesilapan. Dia adalah kejahatan besar dilakukannya serta dia telah menzalimi diri sendiri. Jawab besok di akhirat dengan lidah yang fasih. Yang kedua, mesej ayat 116 ini. Allah SWT maha sabar lagi santun terhadap mereka. Bahkan Allah SWT jugalah yang berikan kepada mereka kesihatan dan kesejahteraan serta rezeki, walau mereka menghina dan merendahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala terlampau sabar. Allah ni santun kepada mereka, penyabar. Bahkan Allah SWT jugalah yang berikan kepada mereka kesihatan, kesejahteraan serta rezeki, walaupun mereka menghina dan merendahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, mesej ayat 116 ni, mesejnya semuanya adalah milik Allah dan hamba-Nya yang Dia kendalikan sebagaimana layaknya raja terhadap semua yang berada dalam kekuasaannya. Bagaimana mungkin Allah SWT mempunyai anak, padahal segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini adalah makhluk ciptaannya. Ini adalah kebatilan yang paling berat. Contoh makhluk yang paling berat kebatilan ini. Bagaimana nak mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak? Tu mesej daripada Allah SWT pada ayat 116. Ayat 117, Allah SWT maha berkuasa atas segalanya yang sesuatu. Kita baca sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yadi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maksudnya Allah, yakni Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Tu jadi kun fayakun. Hebatnya Allah SWT yang
berkuasa. Kupasan ayat tersebut 117. Ayat ini adalah merupakan satu bukti bahawasanya Allah SWT adalah pencipta langit, pencipta bumi tanpa ada contoh yang seumpama dengannya. Apabila Allah SWT menghendaki atau menciptakan sesuatu, baik berpuasa, apabila Allah SWT menghendaki atau menciptakan suatu baik berupa makhluk atau perkara atau suatu perencanaan, maka Allah SWT hanya akan berkata kun, jadilah. Maka akan jadilah seperti yang diinginkan pada masa itu juga. Ini merupakan sifat kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut saya kun, jadilah apa yang Allah hendak. Kita tak boleh. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga sebagai dalil dan alasan membantah segala pembohongan yang diperkatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menurut akal yang sihat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada sesuatu, bahkan kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlu kita. Kita tak buat, dia tak terjejas. Kita yang akan dijejaskan nanti. Tu. Akhir sekali ayat 118, ya. Allah SWT membantah ucapan orang musyrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Maksudnya 118 Al-Baqarah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti apa yang diucapkan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, iaitu Allah, kepada orang-orang yang yakin. Maksudnya pada ayat tersebut, ayat ini menerangkan bahawa Allah SWT membantah ucapan orang musyrik jahil yang tidak tahu tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, mengapa Allah tidak bicara dengan kita dan tidak menurunkan wahyu kepada kita yang mengkhabarkan kerasulan Muhammad, atau datangkanlah tanda-tanda serta bukti kekuasaan, alasan dan penjelasan Allah kepada mereka tentang kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Degilnya manusia. Sebelumnya orang kafir Mekah juga pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jika engkau betul-betul Rasul daripada Allah seperti yang engkau katakan, maka katakanlah kepada Allah agar dia bercakap dengan kami sehingga kami mendengar ucapannya. Itu lagi hebat. Tak suruh bercakap pula, nak suruh Allah bercakap dengan mereka. Itu hebat level, tahap dia. Nak sangat hebat dia. Hakikatnya apabila mereka berkata sedemikian, ia menunjukkan kesombongan mereka, sombongnya mereka pada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perkara yang sama pernah diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang sebelum mereka dengan ucapan, kami mahu melihat Allah Subhanahu Taala secara langsung. Mesej daripada ayat ini tidak akan bermanfaat ayat dan bukti-bukti kecuali kepada orang yang yakin. Dah ada yakin kitab, yakinlah. Jangan nak berdalih, jangan nak menyoal. Janganlah bagi soalan yang tak sepatutnya, melampaui dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, mesej ayat ni ialah fikiran baik akan memiliki hati yang selamat. Orang yang fikiran senantiasa baik, hati dia selamat. Itu hati yang selamat, sejahtera hati dia. Tak perlu nak bimbang, dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ketiga mesej ayat ini ialah hati memiliki hubungan sebab dan akibat antara ucapan lisan dan bisikan kalbu. Maksudnya hati kita ni ada hubungan dengan akibat antara ucapan dan lisan ataupun bisikan terus pada hati kita. Yang keempat mesejnya, jika hati telah bersepakat dengan satu perkara, maka lisan pun akan sepakat dengan satu perkara itu. Pak dia berhubung antara hati dengan lisan kita. Tu, jagalah hati kita biar kita sejahtera untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dah ayat 118. Kita berhenti takat tukut, dah masuk Isyak, lagi 10 minit insyaAllah. Kita baca kitab Tanbihul Ghafilin sedikit, ya. Kita berhenti ayat 118, kita sambung nanti ayat 119. Kita baca sedikit Tanbihul Ghafilin untuk surah Nurul Falah, insyaAllah. Kita sambung sifat api neraka, ya. Sifat api neraka ni ahli dah kot. Sifat ahli syurga, ya, dan ahlinya. Kita tengok baca yang poin yang ujung dia. Tengok Abu Lais berkata, siapa yang ingin mendapat kehormatan itu, kehormatan syurga, hendaklah menepati 5 perkara, ya, nak masuk syurga, ya. Nak masuk syurga ada 5 perkara yang paksa kita untuk dapat 70 perhiasan, tiap perhiasan berbeza warna yang lainnya, sedang jari-jarinya ada 10 cincin. Tu, ya. Cincin yang pertama ditulis Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah kamu kerana kesabaranmu. Surga besok menyambut kita. Dihias dengan 10 cincin, ya. Satu cincin tu ditulis selamat sejahteralah kamu kerana kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Cincin yang kedua, udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke syurga dengan selamat dan aman. Surah Al-Hijri ayat 46. Cincin yang ketiga, itulah tilka jannatul tiuristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang diwariskan kepadamu kerana amal perbuatanmu. Yang keempat, rufi'at ankum al-akhzanu wal humamu. Tidak dihindarkan dari kamu semua risau dan duka cita. Tak ada bab duka, tak ada bab sedih. Kelima, albaskumul khuli wal khula. Kami memberikan pakaian dan perhiasan. Keenam, zawwajakumul hurul ain. Kami kawinkan kamu dengan bidadari. Yang ke-6. Yang ketujuh, walakum ma tashtahil anfusu wa talazzu a'yunu wa antum fiha khalidun. Untukmu dalam surga segala keinginan yang mengenyangkan pandangan matamu. Tu yang ke-7 cincin diukir. Ke-8, rafaqatumun nabiyyin was-siddiqin. Kamu telah berkumpul dengan para nabi dan siddiqin. Cincin yang ke-9, sirtum syababan la takhramun. Kamu menjadi muda dan tidak tua selama-lamanya. Akhir sekali, ke-10, sakantum fi jiwari man la yu'zil jiran. Kamu tinggal dengan tetangga yang tidak mengganggu jiwanya. Siapa yang dapat kehormatan tersebut, 10 kehormatan tu, hendaklah dia menepati 5 perkara. Pertama, menahan dari maksiat kerana firman Allah SWT, menahan nafsu dari maksiat maka syurga tempatnya.
jaga nafsu kita, kita uruskan betul-betul, tempat lain yang tak ada, tempatnya syurga. Yang kedua, rela dengan pemberian yang sederhana. Sebab tersebut dalam hadis, harga syurga itu ialah tidak rakus pada dunia. Apa yang Allah bagi di dunia, tetap bersyukur, rela kita. Pasal apa? Harga syurga itu salah satunya ialah tidak rakus dengan bab dunia. Yang ketiga, rajin pada tiap taat dan semua amal kebaikan. Sebab kemungkinan amal itulah yang menyebabkan pengampunan dan masuk syurga. Firman Allah, itulah syurga yang diwariskan kepadamu kerana amal perbuatanmu. Bab beramal ni jangan kita berhentikan. Pasal satu amal tu dah jadi masuk ke syurga kita. Yang keempat, cinta pada orang-orang yang saleh dan bergaul pada mereka sebab mereka diharapkan syafaat. Sebagaimana dalam hadis, perbanyakkanlah kawan kerana tiap kawan itu ada syafaatnya pada hari kiamat. Tiap kawan tu ada kelebihannya, kebaikan. Akhir sekali, untuk masuk ke dalam syurga, memperbanyakkan doa minta masuk syurga dan husnul khatimah. Sebagaimana ahli hikmat berkata, cenderung kepada dunia setelah mengetahui pahala bererti satu keburuhan. Tidak bersungguh-sungguh beramal setelah mengetahui besarnya pahala seperti bererti lemas dan malas. Syurga ada masa istirahat tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang tidak pernah istirahat di dunia. Ada pula kepuasan yang tidak dapat dirasakan kecuali ada orang meninggalkan kebelehan di dunia. Cukup dengan kesederhanaan yang ada di dunia. Ada seorang zahid makan sayur dan garam, lalu ditegur oleh orang, kamu cukup dengan itu tanpa roti. Jawabnya, saya jadikan makanan ini untuk saya ke surga, sedang kau menjadikan makanan itu untuk ketandas. Kau makan segala yang lazat dan akhirnya ketandas, sedangkan saya makan untuk segalanya, menguatkan taat, semoga saya sampai ke surga. Dia makan tu tujuannya bukan untuk ketandas. Di kesilapan besar kita makan untuk ketandas. Sahabat tu makan untuk dia jadi taat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah takat tukut, dah hampir isyak, mudah-mudahan kita dapat sedikit, walaupun tak banyak, sedikit untuk menenangkan hati kita, menyiapkan diri kita supaya mengelak diri kita daripada salah satunya, mengelak diri pada bab neraka, kita masuk surga, dan mengelak diri kita jadi zalim, bukan dengan orang lain, zalim pada diri kita sendiri. InsyaAllah, mana yang baik kepada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa hdiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqu ya Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah, masyaallah, man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhumma dunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.